Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi dalam sesi weekly preview. Tapi kali ini kita hanya ada Facebook Live sempena PKPB ya. Alright. So sebelum kita mulakan sesi weekly preview kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam satu siri weekly preview pada hari ini. Dan hari ini kita hanya berdepan di alam maya sahaja ya, dan saya pun ada monitor di depan. Bolehlah berinteraksi dengan saya di sini. Boleh menanyakan beberapa soalan yang ada. Bolehlah cover produk knowledge ke, ataupun mengenai demo, ataupun mengenai testimoni, ataupun mengenai marketing plan, dan apa sahaja yang ada tergerak untuk bertanya, bolehlah bertanya, kerana inilah sesinya untuk kita merungkaikan apakah yang masih lagi berada di dalam fikiran kita. Ya, alright. So, weekly preview seperti ini selalunya kita akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai kesihatan. Okay. Kenapa penting untuk kita minum air yang berkualiti yang betul dan berkuantiti yang betul. Ya. Kemudian kita akan berkongsi sedikit mengenai produk. Amat penting sekali untuk kita ketahui lah. Ya. Sebab apa? Sebab ramai orang masih terkeliru. Kan? Saya bagi contoh, adakah Kangen Water ini water filter? Atau adakah Kangen Water ini sebenarnya water ionizer, ataupun kedua-duanya sekali ya. So kat sinilah kita akan berkongsi dengan ramai orang apakah itu Kangen Water. Kemudian kita akan demo. Okay, kita akan berkongsi demo. Demo amat penting sekali untuk semua orang, kerana dengan demo lah kita akan mengetahui dengan lebih detail apakah perbezaan air Kangen ini ataupun air ionized water ini berbanding dengan air-air yang lain ya. Dan seterusnya kita akan berkongsi mengenai testimoni dan juga marketing plan. InsyaAllah saya akan cuba huraikan dalam masa 1 jam hingga 1 jam setengah, bergantung kepada soalan jika ada ya. Alright. Okey. Semua sudah bersedia ya. So sesiapa yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang kepada sesi weekly preview kita pada hari ini. Okay. So selamat datang. Make sure kita share dengan ramai lagi kawan. Sebab apa Sebab kalau kita tak share, kita rugi ya. Kan benda yang baik kalau kita share, insya-Allah jika ia dimanfaatkan oleh orang lain, insya-Allah kita akan dapat pahala ya. Dengan niat kita yang baik, insya-Allah kita akan mendapat pahala. So sebab itu saya sarankan kita berkongsi dengan semua orang dari masa ke semasa ya. Bolehlah share ataupun buat watch party, ataupun kita boleh juga forward kepada kawan-kawan kita address yang telah pun kita sediakan. Okey. Alright, bermula dengan kesihatan. Okey, badan kita ini memerlukan banyak air. Seperti yang kita tahu, dunia kita juga memerlukan cukup air. Tanpa air yang cukup, maka apa pun habitat dalam dunia ini tidak akan boleh survive, tidak boleh hidup. Begitu juga dengan manusia. Manusia memerlukan 70% daripada badan adalah air. Kanak-kanak memerlukan air yang lebih banyak, sampailah 80 dan 90%. Tetapi bila kita meningkat dewasa, kandungan air semakin mengurang ya. Dan begitulah pentingnya air pada badan kita. Seperti juga darah kita mengandungi kuantiti 80% air. Kita punya buah pinggang 80% air. Begitu juga dengan otak kita, lebih kurang 70-80% air. Dan bayangkan, jika air yang kita minum itu bukanlah air yang betul, ataupun air yang berciri-ciri yang kita mahu ya, ataupun yang badan kita mahu, maka badan kita akan cepat sakit ataupun rosak ya. Di sinilah maknanya penting ya, untuk kita minum air secukupnya. Berapakah kuantiti air yang harus kita minum? Okey, seperti yang kita tahu, average orang Asia Tenggara ini
perkumuhannya adalah lebih kurang 2.6 liter sehari. Jadi adalah senang untuk kita assume bahawa kita memerlukan sekurang-kurangnya 2.5 liter sehari untuk kita minum. Itu dari segi kuantiti. Dan apakah dari segi kualiti? Yang itu kita akan perkongsikan sebentar saja lagi. Alright. Kenapa badan kita, bagaimana badan kita perlu sihat? Badan kita ini akan sihat sekiranya organ-organ badan kita berfungsi dengan baik. Ramai orang yang kat luar sana selalu beritahu saya, Saiful, badan kita ni memang sudah cukup lengkap Allah jadikan dengan organ-organ yang begitu mantap, maka kita tidak perlu risau. Kita tak perlu ada suplemen, tak perlu ada alternatif dan sebagainya. Tetapi perlu kita berkongsi di sini bahawa badan kita juga seperti sebuah kereta. So kalau badan kita maintain dengan, kalau kereta kita maintain dengan baik ataupun badan kita maintain dengan baik, insya-Allah enjin dan organ-organ kita ataupun anggota-anggota dalam kereta itu baik, maka insya-Allah kereta ataupun badan kita itu akan baik. Tetapi sekiranya tidak, maka disitulah kita mula mendapat penyakit. Seperti organ-organ kita iaitu buah pinggang, paru-paru, hati, pankreas dan sebagainya, memang memerlukan efisiensi yang tinggi. Kalau efisiensinya sudah semakin menurun, maka badan kita sudah tidak dapat mengendalikan seumpama toksin yang semakin accumulate ataupun semakin bertambah dalam badan kita. Maknanya badan kita ni setiap hari akan accumulate toksin ataupun asid dalam badan. Senang dalam bahasa layman term, maknanya toksin ataupun asid dalam badan. Jadi jika badan kita tidak dapat detox atau tidak dapat menyah-toksikkan toksin ataupun asid dalam badan, maka badan kita akan mudah mendapat penyakit. Bagaimana kita dapat menyah-toksikkan ataupun detox? Ialah dengan fungsi organ-organ yang efisien. Alright. So maknanya kat sini body kita akan sihat sekiranya organ kita sihat, dan organ kita sihat bila sel dan hormon ini juga sihat. Dan bagaimana peranan air? Saya bagi contoh. Air yang kita minum akan diserap oleh sel badan, dan sekiranya sel itu mendapat nutrients ataupun mendapat bahan-bahan minerals ataupun bahan-bahan yang diperlukan seperti antioksidan dan sebagainya, maka sel itu akan rejuvenate ataupun akan menjadi lebih sihat. Dan bila sel itu sihat, maka organ dan badan kita juga akan sihat. Begitu juga seperti sepohon pokok, sekiranya akar itu sihat, maka batang dan pohonnya juga akan sihat. Alright. So daripada mana kita mendapat toksin? Kita mendapat toksin daripada pelbagai aspek, iaitu daripada makanan dan minuman kita. Saya bagi contoh minuman yang bersoda umpamanya. Begitu juga makanan segera yang telah pun diketahui bahawa makanan segera salah satu daripada punca penyakit kanser ataupun penyakit-penyakit yang kronik. Begitu juga dengan pencemaran udara, juga kita punya body process, maknanya seperti pencernaan, metabolism dan sebagainya. Dan juga stres. Stres menghasilkan chemical, di mana chemical itu boleh menjadi toksin sekiranya kita tidak buat apa-apa. Dan begitulah bagaimana kita memerlukan lungs ataupun paru-paru kita, kita punya buah pinggang kita, kita punya liver kita, dan juga tulang kita untuk membantu badan kita detox toksin ataupun asid dalam badan kita. So begitulah sedikit sebanyak bagaimana air amat diperlukan untuk membantu badan kita menjadi lebih sihat. Alright. So sedikit mengenai company. Okay. Ada soalan setakat ini? Kalau ada soalan, bolehlah utarakan di sini. Saya boleh rungkaikan mana yang saya tahu. Kalau saya tak boleh nak jawab di sini, insya-Allah saya akan kembali ataupun saya akan reply di waktu yang lain. Alright, company ini bernama Enagic. Enagic di sini bermaksud energy dan magic. Maknanya di sini nama itu sendiri mempunyai aura yang begitu kuat, iaitu air ini dapat mengembalikan tenaga, dan juga memberikan ciri keajaiban air, iaitu dengan ciri-cirinya yang berciri-ciri kesihatan.
Dan company ini sudah pun beroperasi lebih kurang 45 tahun. Okey, hebatnya tentang company ini, nak tahu apa hebatnya company ini, kita kena dengar betul-betul lah. Company ini hebat kerana apa? Kerana dia satu-satunya water ionizer yang diiktiraf sebagai medical grade device di Jepun oleh Kementerian Kesihatan Jepun. Di peringkat antarabangsa dia diiktiraf oleh ISO 13485 dan di Jepun diiktiraf oleh JIS standard JIS 13485 ya. Dan itu hebatnya tentang syarikat energi. Medical grade device di sini bermaksud bukanlah company ini medical device ataupun peralatan kesihatan, tapi ia bermaksud satu peralatan atau satu mesin air yang tidak ada risiko kontaminasi. Tidak ada risiko kontaminasi, amat rendah risikonya kerana apa? Dia menggunakan bahan utamanya iaitu plate. Plate yang digunakan adalah menggunakan plate titanium, iaitu bahan yang paling tidak mudah karat di sini. So itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, company ini adalah satu company yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Jepun. Bukan Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi Kementerian Kesihatan Jepun, dan dia juga diiktiraf oleh Japanese Doctor Association dan juga oleh beberapa doktor yang terkenal, prominent doktor seperti Dr. Hiromi Shinya yang ramai orang mengenali di Malaysia sebagai seorang doktor yang mengenalkan cara untuk kita berpuasa dan sebagainya. Alright. Kemudian yang ketiga, company ini adalah satu OEM company di mana banyak company yang berada di market sebenarnya bukanlah yang mempunyai factory sendiri, tetapi adalah hasil ataupun dilahirkan daripada factory-factory yang sama. Kadang-kadang mesin itu mungkin namanya berlainan tetapi mempunyai kilang ataupun factory yang sama. So itu tiga perkara utama tentang company ini. Tapi hebatnya tentang company energi, asetnya berbilion dolar dan dia tidak mempunyai hutang. Maknanya company ini kukuh kerana fokusnya adalah untuk mengeluarkan water ionizer yang terbaik di dunia. Saya akan terangkan nanti apakah beza water ionizer versus water filter ya. Dan energi ini sudah pun sampai di Malaysia pada tahun 2012. Sejak daripada 2012 inilah rakyat Malaysia banyak didedahkan dengan ciri-ciri air yang terbaik ya, iaitu ciri-ciri alkalized water, ciri antioksidan dan juga microcluster ya. Dan setakat ini sudah ada lebih kurang energi sudah berada di lebih kurang 25 negara di dunia dan di lebih kurang 35 pejabat di seluruh dunia. So itu sedikit sebanyak mengenai company. Dan owner kepada company ini bernama Mr. Oshiro Mr. Oshiro yang mempunyai kediamannya di Okinawa dan mempunyai kilangnya yang berpusat di Osaka. Dan satu-satunya kilang Kangen ini memang berada di Osaka ya. Dan saya sendiri telah pun melawat kilang itu ya. Alright. Okay. So selalunya kepada orang yang ramai yang masih baru ya, mengenali mesin Kangen ini, selalu memberi feedback bahawa ada banyak feedback yang mereka lihat di dalam internet dan sebagainya. Dan mereka berpendapat bahawa ada feedback yang baik, ada feedback yang tidak baik. Tetapi perlu saya terangkan di sini, bila kita berhadapan dengan situasi yang demikian, adalah lebih baik untuk kita refer. Kita kena refer lah. Maknanya siapa yang perlu kita refer? Kita perlulah refer kepada mereka-mereka yang pakar ya, mereka-mereka yang telah menggunakan air Kangen ini ataupun ionized water ini sebagai minuman mereka, dan juga kepada mereka yang telah pun mengkaji ciri-ciri air ini, dan juga yang telah pun menggunakannya sebagai salah satu alternatif bagi perubatan mereka, yang telah menggunakannya sebagai alternatif, dan juga telah pun membuat buku dan jurnal-jurnal hasil daripada kajian ionized water mereka. Saya bagi contoh seperti Robert G. Wright, dia bekas pengasas American Anti-Cancer Institute,
Di mana di dalam buku beliau, seperti dalam buku ini, ini buku edisi yang ketiga, sudah ada buku edisi yang keempat. So dalam buku ini ada menyatakan bahawa untuk penyakit kanser adalah mandatory. Mandatory ini maknanya mesti ataupun wajib ya, untuk kita first kali minum ionized water. Dan dia ada syaratkan di dalam buku ini, ionized water yang disarankan adalah daripada Kangen water, iaitu daripada model SD501 ataupun daripada model K8, kerana antioksidannya yang tinggi. So bolehlah baca buku ni, Killing Cancer Not People, dan kita akan mengetahui seserba sedikit apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat untuk mengelakkan kanser dan juga untuk mengatasi penyakit kanser yang menyerang sesetengah daripada kita. Ya. Alright. Kangen water machine ini telah pun dipergunakan di merata tempat di seluruh dunia, semakin popular setiap hari. Begitu juga kalau di Amerika Syarikat memang telah pun begitu popular, terutama di kalangan artis-artis Hollywood. Kita boleh kenalilah, termasuklah Tom Cruise. Tom Cruise ini juga pelakon Top Gun. Nama dia sama dengan nama syarikat kita lah, secara kebetulan. Kemudian dengan Jennifer Lopez dan sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang politik seperti Barack Obama, Donald Trump dan sebagainya. Orang-orang yang kaya seperti billionaire Donald Bill Gates dan juga yang lain-lain. Mereka telah pun menggunakan Kangen water machine. Di Malaysia begitu juga, ia telah pun digunakan secara menyeluruh. Dr. Mahathir Mohamad sendiri telah pun menggunakan mesin Kangen ini, ionized water ini. Profesor Dr. Mohaya dan beberapa orang yang ternama telah pun menggunakan mesin Kangen water ini. Ya. Alright, so ini gambar yang menunjukkan kilang di Osaka, di mana kilang ini begitu canggih kerana menggunakan teknologi terkini yang mempunyai quality assurance dan quality management system yang begitu mantap sekali lah. Alright. So selain daripada diiktiraf sebagai medical grade device manufacturing company, kilang itu sendiri diiktiraf oleh Kementerian oleh Ministry of Health Japan sebagai pengeluar medical grade device. Tetapi juga kilang ini menggunakan robot dan juga tenaga manusia ya, untuk memastikan kualiti management sistem dia mantap ya. Okay, sedikit mengenai produk. Produk Kangen mesin ini kecil sahaja ya. Dia punya saiz lebih kurang komputer riba kita ya, kecil sahaja. Kerana apa? Kerana teknologi Jepun memang kita tahu sentiasa menghasilkan produk-produk yang kecil, yang mantap ya. Begitu juga dengan Kangen water machine ini, dia hanya mempunyai 2 bilik di sini. Bilik yang pertama adalah bilik filtration ataupun bilik penapis ya, di mana bilik ini akan menapis menggunakan filter yang hanya kecil tetapi cukup untuk menapis beberapa elemen penting yang telah pun ditetapkan oleh World Health Organization lah, seperti kandungan mercury, kandungan sulfur, kandungan H2S, kandungan klorin dan sebagainya. Dan filter dia mempunyai 3 layer lah, nanti kita akan terangkan ya. Dan bilik yang satu lagi adalah bilik elektrolisis, di mana di sinilah ionized water dihasilkan melalui satu proses yang dipanggil elektrolisis ya. Dan daripada proses elektrolisis ataupun proses pemecahan molekul air inilah maka ia menghasilkan ionized water yang bersifat alkalis, yang bersifat antioksidan dan yang bersifat mikrokluster ataupun halus. Dan mesin ini, hebatnya tentang mesin ini, berbanding dengan water ionizer dan juga water filter yang ada di market, jangka hayatnya boleh pergi lebih daripada 20 hingga 25 tahun. Maknanya lama ya, maknanya dia punya reliability dan integrity dia begitu lama. Maknanya kalau kita lihat daripada life cycle cost, memang terbaik sekali ya, kalau kita ambil kira dari segi maintenance, dari segi penggunaan jangka dan sebagainya, maka inilah mesin yang terbaik ya, kerana dia mempunyai jangka hayat yang panjang
dan mempunyai waranti 5 tahun, ya. Okey, dan kalau kita lihat di sini, komponen paling penting yang ada di dalam mesin ini adalah plate. Ya, kerana apa? Kerana plate digunakan untuk proses elektrolisis. Proses elektrolisis memerlukan plate dan ion minerals, ya, ion mineral yang bercas positif dan negatif. Dan plate yang digunakan adalah titanium seperti yang saya ceritakan tadi. Titanium yang digunakan pula bukanlah alloy. Alloy maknanya campuran, dia bukan campuran, ya. Ada kompetitor yang menggunakan campuran alloy. Ada juga yang tidak menggunakan solid plate tapi mereka menggunakan mesh type. Bila menggunakan mesh type, masalahnya adalah plate ini tidak boleh diselenggara dengan sempurna kerana dia lembut, maka dia perlukan kompartmen untuk kita conceal supaya ia tidak melendut. Tetapi kalau solid plate, dia boleh kita maintain anytime sahaja, ya. So begitulah sedikit sebanyak mengenai mesin tadi. Dan bezanya antara water filter dengan water ionizer, saya terangkan sekali lagi. Water filter tujuannya adalah untuk menapis air. Kalau dia menepati piawaian sirin ataupun Food and Drug Administration ataupun WHO, maka ia sudah memadai. Maknanya dia akan, fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan air bersih. Tetapi water ionizer seperti Kangen Water bukan setakat menghasilkan air bersih, tetapi juga untuk menghasilkan air yang berciri kesihatan. Hari ini saya berkongsi petang tadi dengan pengusaha ataupun developer untuk perumahan, dan amat membanggakan bahawa beliau menyatakan bahawa berbeza, ya, sebenarnya dia boleh install water filter tetapi dia nak consider water ionizer sekiranya mendapat kelulusan, kerana water ionizer ini bukan setakat air yang bersih tetapi juga berciri kesihatan. Jadi maknanya kesedaran untuk orang ramai telah pun begitu menyeluruh sekali mengenai betapa pentingnya untuk kita memiliki water ionizer. Alright? Ada soalan tak? Soalan boleh utarakan di sini, ya. Okey, so ini komponen di dalam mesin ini, di mana bahagian yang pertama seperti yang nyatakan tadi, water filter, dia hanya sebesar botol ni saja. Bayangkan, ni botol 1 liter kecil je. Actually lebih kecil daripada botol ini, di mana dia mempunyai 3 lapisan, ya. Iaitu lapisan yang pertama mechanical filter yang selalu kita panggil berapa mikron, ya. So ini adalah mechanical filter yang menapis sedimen, suspended solid dan sebagainya, ya. Kemudian lapisan yang kedua adalah high activated carbon filter yang dibuat asasnya daripada tempurung kelapa, bukan animal part, tapi tempurung kelapa telah pun dikeluarkan oleh syarikat Jepun sendiri, ya, dan disahkanlah. Kemudian daripada lapisan yang kedua ini, dia dapat menyahkan beberapa ataupun menapis beberapa jenis bakteria asas seperti Salmonella, E. coli dan sebagainya, dan juga dapat neutraliskan bau dan rasa. Sebab tu air tu akan rasa sedap, bau dia pun tidak ada, maknanya rasa dia sedap dan tidak berbau. Dan kemudian pergi kepada lapisan yang ketiga, iaitu kalsium sulfat yang digunakan untuk menapis klorin. Kerana apa? Klorin ini amat berbahaya. Dan nanti dalam demo kita akan lihat bahawa klorin ini mudah diserap oleh kulit badan kita, dan juga oleh makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, malah makanan yang lain seperti beras dan sebagainya. Jadi adalah amat penting, ya, untuk kita mempunyai satu mesin air yang dapat menapis klorin, yang menepati piawaian, agar kita dilindungi daripada mendapat penyakit-penyakit yang berpunca dari banyaknya klorin di dalam badan kita. Sebelum saya demo, kita akan melihat satu slide di sini. Slide ini penting untuk kita ketahui bahawa mesej yang nak disampaikan adalah bahawa mesin Kangen ini tidak
Dia tidak ada atau tidak menggunakan chemicals. Ramai orang terkeliru. Mereka mengatakan bahawa Kangen water machine ini menggunakan chemical. Tidak. Apa yang digunakan hanyalah air pipe biasa, tap water, yang mengandungi minerals, ion, yang bertindak balas dengan rod negatif dan rod positif. Itu saja. Tidak ada campuran chemical digunakan. Kita lihat di sini. Di bahagian cathode ataupun di rod negatif, kita lihat bahawa ion minerals daripada tap water tadi seperti kalsium, magnesium dan potasium ini akan bertindak balas dengan rod negatif yang menghasilkan gas hidrogen. Kena ingat iaitu di cathode ini menghasilkan gas hidrogen, kerana gas hidrogen inilah yang soluble dalam air yang akan menghasilkan ciri antioksida untuk badan kita. Okey, menghasilkan gas hidrogen dan juga menghasilkan hydroxide ion. Dan hydroxide ion inilah yang menyebabkan air ini berciri alkalis ataupun alkaline. Ya, kalau 1 mol per liter ion hydroxide ini dia bermaksud ber-pH 14. Okey, dia ber-pH 14 bila 1 mol per liter. Bila 0.1 mol per liter, maknanya dia ber-pH 13. Kalau 0.01 mol per liter, maknanya dia ber-pH 12. Dan begitulah seterusnya. Begitu juga yang berlaku di rod positif. Kita lihat di sini apa yang berlaku di rod positif, di anode. Oxidation berlaku, iaitu di mana dissolved oksigen dihasilkan dan juga hidrogen ion dihasilkan. Hidrogen ion inilah yang menyebabkan air itu ber-pH acidic. Dia bukan chemical acid ya, tetapi ber-pH acidic. Jadi 1 mol per liter hidrogen ion adalah equivalent kepada pH kosong. 0.1 mol per liter hidrogen ion adalah pH 1. 0.01 mol per liter hidrogen ion adalah pH 2 dan begitulah seterusnya ya. Dan kita lihatlah di sini oxidation berlaku di anode dan reduction reaction berlaku di cathode, di mana hanyalah proses pemecahan molekul air. Tidak ada campuran chemical ya. Ada soalan so far? Tidak ada. Saya teruskan. Okey, ini summary dia. Okay, ramai orang miss point ini ya. Kerana apa? Kerana mereka menyangka bahawa mesin Kangen ini hanya mengeluarkan satu jenis air saja, iaitu untuk diminum. Itu tidak benar ya. Kerana mesin Kangen ini mengeluarkan 5 jenis air ya. Yang pertama untuk diminum, iaitu yang alkalis, yang ber-pH 8,5 dengan 9,5. Kemudian menghasilkan clean water. Clean water seperti yang saya terangkan di awal tadi, bahawa ia melalui proses penapisan tetapi tidak melalui proses elektrolisis. Kemudian dia menghasilkan beauty water, iaitu air yang akan membantu untuk menghasilkan pertumbuhan sel yang cantik. Dan kita boleh gunakan untuk muka kita, tangan kita, kaki kita dan bahagian-bahagian badan ya, untuk mencantikkan pertumbuhan kulit. Begitu juga air yang keempat, iaitu strong acidic water yang ber-pH acidic, iaitu ber-pH 2.5, yang digunakan oleh ramai orang, iaitu untuk sebagai antiseptik, iaitu membunuh bakteria dalam masa 30 saat. Kerana air ni sama levelnya dengan hypochlorous acid. Okey, so natrium chloride campur dengan H2O akan menghasilkan hypochlorous acid. Kat sinilah ramai orang sekarang menggunakannya sebagai salah satu alternatif untuk antiseptik ya. Maknanya tidak perlu menggunakan alcohol base, tapi menggunakan water base antiseptik. Dan last kali, iaitu air yang kelima, iaitu strong alkaline water 11.5, yang digunakan sebagai ejen penyucian. Walaupun kita nama ejen penyucian, tapi ini bukan kaleng-kaleng ya. Maknanya dia boleh cuci racun serangga daripada buah-buahan, daripada sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi bolehlah kita rangkumkan bahawa mesin Kangen ini boleh menghasilkan 5 jenis air
yang akan kita gunakan untuk semua aspek kehidupan. Jadi sesiapa yang belum memiliki mesin Kangen, hendaklah berusahalah, insya-Allah dengan adanya mesin Kangen ini kita boleh gunakan untuk semua aspek kehidupan yang memastikan hidup kita akan lebih sihat, insya-Allah. Ya. Dan demo nanti yang akan saya mulakan sebentar lagi akan berkisar kepada 5 jenis air ini, dan sila beri penumpuan, beri penumpuan apakah jenis-jenis air yang diuji supaya kita semua dapat sama-sama manfaat daripada perkongsian nanti. Okey, so ada soalan? Tak ada? Kalau ada soalan sila utarakan ya. Alright, saya minum dulu. Okey. So dah sedia semua untuk demo? Yang kat rumah tu dah sedia, boleh ajak family member. Kalau ada anak, kalau ada suami, kalau ada isteri, kalau ada rakan-rakan, boleh ajak sama-sama untuk lihat demo. Bukan senang nak tengok demo ini, kerana demo ni akan memberi penjelasan sedikit sebanyak apakah beza air Kangen ini dengan air yang lain. Okey. So bagaimana terhasilnya mesin Kangen ini? Mesin Kangen ini seperti yang kita tahu dihasilkan oleh syarikat energi daripada Jepun, dan pada asalnya mereka yang terfikir untuk mengkaji teknologi ini, mereka mula mengkaji bagaimana nak memiliki satu mesin yang terbaik, yang menghasilkan air yang terbaik berada di rumah. Idea ini datang setelah mereka melihat banyak air terbaik di dunia seperti air Zam-Zam di Mekah. Seperti Doktor, saya lupa nama doktor dia, tapi kita boleh Google, itu kajian air Zam-Zam oleh pakar-pakar daripada Jepun. Okay, begitu juga air di Lourdes di Perancis. Okay. Begitu juga di Mexico, di Lakote, di satu pergunungan gunung berapi, di Nordau di Germany, juga di beberapa tempat di dunia ini, seperti di pergunungan Alps ataupun Alps Mountain, di pergunungan Himalaya, diberitakan di New Delhi juga, ya, dan beberapa tempat di dunia ini, di mana air-air terbaik ini telah pun dikaji oleh mereka. Dan hasil daripada kajian itu, mereka mendapati air-air yang terbaik ini mempunyai apa yang dipanggil sebagai active hydrogen. Dia, air ini mempunyai healing factor. Bila diminum, dia mempunyai capability, ya, maknanya dia mempunyai kesan yang baik bila diminum. Dan daripada situlah mereka mengkaji dan mendapati air-air terbaik dunia ini sebenarnya mengandungi apa yang dipanggil active hydrogen. Apakah itu active hydrogen? Active hydrogen ini sebenarnya banyak ciri dia, tetapi 3 ciri utamanya adalah ciri alkaline. Actually alkalize lah, sebab dia daripada water ionizer. Maknanya alkaline yang tinggi. Begitu juga airnya yang lembut, dan juga berciri antioksida. Antioksida maknanya air itu mengandungi elektron yang banyak ataupun mengandungi active hydrogen. So kita akan kaji satu persatu, kita akan demo dan tunjukkan apakah beza, ya. Okey, siapa yang kat rumah tunggu ya, sebab demo ni menarik, ya. Alright, sebelum kita lihat ciri-ciri air, kita lihat pH chart, ya. pH chart daripada 0 hingga 14, yang di sebelah kiri adalah pH yang acidic, yang mana kita tak mahu badan kita terlampau acidic, ya. Dan di sebelah kanan adalah pH alkaline. Seperti yang kita tahu, makanan kita ada 2. Satu yang alkaline base seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, dan satu lagi adalah acidic base seperti nasi, seperti ayam, seperti daging, seperti ikan dan sebagainya. Jadi dia perlu balance, ya. Tetapi berapa ramai daripada kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Kalau kita tanya yang kat rumah tu kan, siapa makan buah hari ni? Saya rasa tak sampai 10% makan buah hari ini. Betul tak? Betul ke? Betul. Alright. Okey. So kita akan check
jenis-jenis air yang terdapat di pasaran. Yang pertama kita akan uji ya, air soda ya. Air soda ni kita pilih kerana dia colour putih lah, bukan sebablah brand dia, tetapi kita pilih kerana dia mewakili semua soda-soda isotonik di pasaran. Okey, dan kita boleh titiskan dengan pH tester. Kita juga boleh test dengan litmus atau kita boleh test dengan pH meter. So malam ni kita test dengan pH tester, kita akan dapat color oren. So color oren di sini, kalau kita lihat di chart, dia dalam pH 2 ataupun pH 3, bermakna ia terlampau acidic ya. So terlampau acidic tidak bagus untuk diminum. Kemudian air yang kedua adalah air reverse osmosis. Selalunya tutup dia color putih. Reverse osmosis bermaksud air itu melalui proses demineralization, maknanya mineral dia dibuang. Jadi air ini adalah air kosong ataupun air mati, maknanya air ini tidak ada mineral. Sedangkan air yang terbaik di dunia seperti air Zam-Zam, okey, mengandungi mineral yang tertinggi di dunia, iaitu daripada 26 hingga 32 mineral. Bagaimana kita boleh mengatakan bahawa air yang tidak mempunyai mineral adalah air yang terbaik? Jadi kita test dengan pH tester, kita akan lihat bahawa color dia adalah selalunya color kuning ya. Tapi hari ini color dia pun color oren ya. So maknanya air ini mengandungi pH acid yang tinggi. Alright. So dia color dia kekuningan sikit. Kemudian kita ada air mineral. Air mineral ada cap yang color biru. Ada juga air yang color hijau. Okey. Kadang-kadang color biru ni datang daripada underground water, color hijau datang daripada water filter. Tetapi maknanya dua-dua jenis air ini, yang cap color hijau dan biru ini, mengandungi minerals. Cuma minerals yang dihasilkan mungkin melalui induced chemical ataupun daripada bawah tanah ya. Okey, sekarang kita lihat apakah dia punya pH level dia. Kita lihat di sini air ini daripada hijau ke biruan ya, maknanya dia ada sedikit alkaline lah, maknanya dalam pH 7.5 begitu ya. Alright, dan memang pun air ini dihasilkan agar ia bermineral. Kemudian kita ada air pipe yang kita dapat daripada section 7 Shah Alam. Okey, dan kita akan lihat di sini. Okey, pH dia adalah sedikit acidic, maknanya colornya adalah hijau muda. Hijau muda maknanya dia sedikit acidic ya. Alright, dan kita ada color yang satu lagi, iaitu air Kangen yang color purple dan menunjukkan bahawa pH-nya adalah amat tinggi. Tahap kealkaliannya adalah tinggi ya, maknanya kalau kita minum dia bagus, dapat membantu menetraliskan radikal bebas dan juga dapat bufferkan asid dalam badan kita. Jadi soalan yang selalu orang tanya, Paul, macam mana kita nak buat ya kalau badan kita dah terlampau asidik? Orang yang badan terlampau asidik, yang bertoksin tinggi, selalunya dia akan mudah penat. Betul kan? Dia akan mudah penat, lepas tu dia mudah mengantuk, dia mudah tidur, dan sudah mula mendapat pelbagai jenis penyakit, dan selalunya semuanya borderline lah. Blood pressure pun dah border, sugar pun dah border, uric acid dah border, semua dah border ya. Tetapi jangan risau, insya-Allah air Kangen ini yang mempunyai ciri alkaline ini, dia boleh dapat membantu untuk menetraliskan radikal bebas. Ini membantu organ-organ kita yang sentiasa bekerja kuat. Sebagaimana dia buat. So katalah kita minum air Kangen ini. Nampak daripada hijau muda yang sedikit acidic kepada purple. Maknanya kat sini nak tunjukkan bahawa air Kangen dapat membantu neutraliskan asid dalam badan. Bagaimana pula dengan mineral water? Pun sama juga. Tambah pekat dia punya pH alkaline dia. Begitu juga air yang tidak mempunyai mineral daripada air RO ya. Kita lihat dia bertukar menjadi purple ya. Dan bagaimana dengan air soda agak-agak tukar color apa? Hijau, merah. So kita lihat di sini ya. So kita lihat air ini tidak berubah warna. Maknanya pH acid yang ada di dalam soda ini terlampau tinggi ya. Dan kita boleh lihat apakah kesannya
jika kita campurkan, maknanya seolah macam kita minum, badan kita mungkin sudah selesa, sudah begitu balance, tetapi tiba-tiba kita amalkan minum soda dan isotonik. Apakah yang berlaku? Ya, sila lihat ya, boleh lihat fokus kat sini ya. So semuanya upset. Maknanya di sinilah kita perlu tahu apakah common property yang ada dalam air soda ini. Apa yang common ada dalam air soda ini adalah, yang pertamanya adalah karbon dioksida termampat. Bayangkan Allah menjadikan paru-paru kita, paru-paru kita ini untuk mengeluarkan karbon dioksida dan untuk menyedut oksigen. Tetapi minuman yang kita minum ini mengandungi karbon dioksida termampat, sehingga larutan yang kita minum ini adalah larutan karbonik asid. Okay, sebab tu dia berasid tinggi lama. Kecuali kalau kita buka macam ni dan kita biarkan lama, karbon dioksida terkeluar sedikit demi sedikit, maka tahap keasidannya boleh dineutralkan dengan cepat ya. Tapi kalau baru buka, satu gelas soda seperti ini memerlukan 30 hingga 40 gelas air Kangen. Tapi sekiranya kita dah buka lama, mungkin tidak memerlukan 30 hingga 40, kerana karbon dioksida sudah terbebas keluar. Dan di dalam ini juga mengandungi high fructose syrup, maknanya gula fruktos. Gula fruktos ini masalahnya hanya diproses oleh hati. Ya, so kalau gula yang tinggi seperti ini, kan, maknanya tidak semuanya boleh diproses dan hasilnya akan menghasilkan lemak hati. Itu yang berbahaya. Dia mengandungi sodium benzoat, mengandungi fosforik asid dan sebagainya. Dan kerana itu saya sarankan janganlah minum air soda atau isotonik, kerana tahap asidnya terlampau tinggi yang mempercepatkan badan kita untuk sakit ya. So kalau boleh kita elakkan. Lepas ni jangan minum lagi, boleh? Siapa adik-adik yang melihat demo pada malam ini, sebab tu saya suka kalau kita share demo ni kepada anak-anak dan juga kepada semua orang yang selalu minum air soda. Dan kita dapati kalau kita profile orang yang banyak minum soda, terutamanya driver lori, driver taksi, driver bus dan sebagainya, mereka mempunyai masalah kronik seperti colon cancer, seperti kanser, seperti diabetik dan sebagainya ya. Alright, so itu bab yang pertama. Tapi sebelum saya pergi kepada properti yang kedua, biarlah saya rumuskan kat sini daripada Nobel Prize winner, pemenang Nobel Prize, yang mengatakan bahawa jika badan kita ini terlampau asidik dan kekurangan oksigen, maka mudah untuk kita mendapat kanser dan penyakit-penyakit yang lain. Okay, so macam mana kita nak mengembalikan oksigen? Salah satu caranya adalah dengan minum air Kangen yang beroksigen tinggi. Sebab apa? Sebab air ini, seperti yang kita tahu tadi, daripada proses elektrolisis menghasilkan hydroxide ion 0H negatif. Jadi bila kita minum, dia akan combine untuk menjadi H2O dan oksigen. Dan oksigen itu larut dalam darah kita, so dia menjadi dissolved oksigen. Dan dissolved oksigen itulah yang akan dialirkan ke otak kita kurang daripada 1 minit, seperti yang telah pun dikaji oleh Dr. Corinne Allen, pakar autism di Amerika Syarikat ya. Dan salah satu cara lagi untuk kita mendapatkan oksigen ialah melalui kita berjogging, bereksersis dan sebagainya lah. Okay, dan cara kita detox telah pun kita terangkan. Kita boleh makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan kita juga minum air Kangen supaya kita dapat detox ataupun kita dapat nyah toksinkan toksin daripada badan. Jadi untuk sihat, kawal kandungan asid dalam badan, kawal toksin dalam badan dengan cara kita exercise, dengan cara kita makan dan minuman yang betul. So itu ciri yang pertama, di mana kita perlu minum minuman yang alkaline. Okay, alright. Kemudian panggil sebagai microcluster kerana apa? Air ini, fitrah asal air memang microcluster. Ini kita boleh tengok gambar rajah yang saya guna berulang-ulang kali. Inilah fitrah asal air yang Allah jadikan ya. Tetapi bila air daripada langit bertembung dengan pencemaran di udara dan juga
di laut atau di sungai dan juga di longkang dan juga di parit, maka ia membentuk kluster yang besar. Jadi bila kita minum, sukar ia untuk diserap oleh badan. Jadi air-air yang terdapat di market ni kebanyakannya berkluster besar. Jadi dia sukar untuk diserap oleh sel badan. So apa yang mesin Kangen ni buat, dia hanya memecahkan molekul air ataupun kluster air yang besar ini menjadi gumpalan-gumpalan yang kecil supaya ia kembali kepada fitrah asal air itu dan senang untuk diserap oleh sel badan. Dia dalam saiz 5 hingga 6, 5 hingga 6 saiz microcluster supaya dia mudah diserap. Alright. So sekarang kita boleh kaji, kita boleh menggunakan dua testing method. Yang pertama kita gunakan uncang teh. Uncang teh yang kita gunakan adalah uncang teh daripada green tea, kerana dia tidak mempunyai kalori. Dan apa yang kita nak istilahkan di sini, uncang teh ni seperti sel. Sel ni ada dinding bukaan, di mana bila air itu halus dia mudah meresap dan meninggalkan kesan color. Tetapi sekiranya kluster dia besar, maka dia sukar untuk meresap masuk dan tidak meninggalkan color. Jadi bolehlah kita test. Kita boleh gunakan air yang kita nak test. Selalunya bila kita nak membuat teh atau kopi, kita mesti masak air itu, barulah kita dapat teh ataupun kopi. Jadi mana nak test? Nak test air ni ke, air ni ke, air ni. So kita test mineral, boleh? So kita test mineral. So kita siram seperti ini. Ada beza tak? Ada tak penukaran color? Okey. So kita ambil yang ini. Ada tak penukaran color? Tidak ada kan? So maknanya kluster dia besar. Begitulah ia bila kita minum, dia tidak mudah diserap. Corinne Allen, Dr. Corinne Allen seperti yang saya refer, dia mengatakan hanya 15 hingga 19% saja air diserap oleh sel. Maknanya sebab kluster dia besar. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana pula dengan air Kangen. Dapat tak air Kangen ini meresap masuk? Jadi kita ambil air Kangen dekat sini. Okey, kita ambil air Kangen dan kita lihat apa beza dia. So sedikit saja kita dah tunjuk. Saya tidak gunakan apa-apa, tapi menunjukkan bahawa dia meninggalkan color yang begitu tinggi. Maknanya molekul dia terlampau halus, boleh meresap masuk. Dan kita boleh juga test lagi sekali, sebab ada orang cakap, alah dah disiram dengan air, bolehlah. Boleh lagi kalau kita siram. Okey, katalah kita ambil uncang yang sama, kita letak di dalam gelas seperti ini, kita ambil pula air RO. Ada tak air RO mengandungi microcluster? So macam ni. Okey, tak banyak beza. Mana tidak mengandungi microcluster. Okey, sekarang kita ambil lagi air Kangen. Okey, adakah ia bersifat seperti yang nombor 2 tadi? Kita ambil balik uncang tadi. Okey. Dan kita siram dengan air Kangen. Okey. Kita siram seperti ini, masih sama jawapannya. Maknanya air Kangen ni memang bukan kaleng-kaleng. Memang dia menghasilkan air yang bermicrocluster, air yang lembut. Kalau tak percaya, kita boleh perah. Kita boleh perah. Okey, saya selalu tunjuk ni kerana apa? Kerana dia magic. Okey, so kita boleh perah macam ni. Kita boleh bagi dua. Okey, kita bagi dua. Okey, lebih kurang sama banyak. Alright. Okey, kita ambil yang ni. Dia dah habis ya. Kita tunjuk memang berbeza kan. Okey. Alright. Alright. So sekarang tadi kita dah test air RO, kita dah test air mineral, sekarang kita dah test, kita nak test air pipe pula. Ni air pipe. Okey, nampak tak beza dia? Tak banyak beza kan? Maknanya air pipe ni pun tidak bermicrocluster. Bagaimana dengan air Kangen? Tengok, color dia begitu kuning. Maknanya air ini dia dapat meresap di dalam molekul air itu, dan dia menghasilkan color yang kuning, kerana air itu halus. Dan itu adalah satu testing yang
saya selalu gunakan untuk menunjukkan perbezaan. Okey. So satu lagi testing yang kita boleh gunakan, mungkin agak menarik juga untuk siapa yang belum melihat. Kita boleh gunakan minyak. Seperti yang kita tahu, minyak dengan air tak boleh pecahkan minyak. Okey, dan minyak sentiasa ringan daripada air, dan minyak dia akan sentiasa terapung di atas. So kita boleh gunakan minyak bijat, ataupun kita boleh gunakan minyak zaitun atau minyak-minyak yang telah pun dimasak, kerana minyak-minyak yang dimasak inilah yang akan masuk ke kolon kita ataupun usus kita. Bayangkan seharian, pagi, tengah hari dan malam kita makan makanan yang berminyak. Petang tadi pun saya makan roti canai. So roti canai memanglah berminyak. Jadi kalau kita tidak ada cara bagaimana untuk menyuci, maka ia menjadi satu masalah yang besar. Apatah lagi kalau kita minum minuman yang berais, dia akan melekatkan minyak dekat dinding. So sekarang kita cuba ambil air RO. Kan? So kita lihat minyak tidak dapat dipecahkan, malah minyak itu akan terapung. Okey, sekarang kita ambil air Kangen. Kita akan lihat beza dia bila kita campurkan ke dalam minyak. Okey, so kita lihat dia emulsify, dia pecah. Maknanya kat sini molekul halus air Kangen dapat meresap masuk ke dalam molekul minyak dan memecahkannya, dan dia emulsify. Jadi untuk sesiapa yang punya masalah kolon, jika kita minum, insya-Allah kolon kita akan bersih. Jangkaan kita selalunya dalam masa 3 bulan, insya-Allah kolon kita akan bersih ataupun usus kita akan bersih. Bolehlah kita cek dengan doktor. Syaratnya kita minum hari-hari lah. Kerana apa minum hari-hari? Kerana sudah sepatutnya kita menggantikan air yang kita minum itu dengan air Kangen, supaya insya-Allah kita akan sentiasa tip-top dari segi kesihatan. Dan ini adalah satu teori oleh Dr. Peter Agre yang saya ambil. Kerana apa? Kerana dia pemenang Nobel Prize. Dia mengatakan bahawa sekiranya kluster molekul itu besar, maka dia tak boleh masuk dalam sel badan. Bila dia tak boleh masuk dalam sel badan, maka tak cukup air lah. Tetapi jika kluster dia kecil, dia mudah meresap masuk dalam sel badan. Dan seperti yang kita tahu, bila dia meresap masuk dalam sel, maka di dalam sel itu ada enjin yang dipanggil mitokondria. Dan mitokondria inilah yang akan menukarkannya dalam bentuk ATP energy. Dan ATP energy ini salah satunya caranya adalah untuk detokskan toksin daripada sel badan. Dan insya-Allah bila kita dapat detoks toksin daripada sel dengan efisien, maka insya-Allah sel kita akan rejuvenate, akan lebih sihat, dan begitulah sistem pertahanan badan kita akan kuat daripada serangan penyakit. So itu adalah ciri yang kedua. Dan seperti kita rumuskan tadi, ciri yang pertama high alkaline, ciri yang kedua adalah mikrokluster. Bagaimana pula dengan ciri yang ketiga? Okey. So ciri yang ketiga adalah ciri antioksida. Ciri antioksida ini bermaksud ciri yang mempunyai aktif hidrogen yang tinggi ataupun elektron yang tinggi, di mana seperti yang kita tahu, badan kita ini adalah seperti sebiji apple. Sebiji apple bila kita belah, bila dia terdedah kepada udara, dia akan oksidas. Begitu juga dengan badan kita. Tetapi insya-Allah jika badan kita mengandungi antioksidan yang tinggi, maka lambatlah sistem penuaan itu. Begitu juga dengan apple tadi, jika kita masukkan di dalam air Kangen yang berantioksida, maka dia lambat untuk oksidas ataupun lebam. Okey, dan teorinya begini air Kangen yang berantioksida tinggi, yang mempunyai lebihan elektron, akan didermakan kepada free radical ataupun radikal bebas. Kerana apa? Radikal bebas ni dia suka kacau sel DNA yang sihat atau healthy atom. Kenapa dia suka kacau? Kerana dia tidak mempunyai pairing atau tidak mempunyai pasangan yang cukup. Maka di situlah air yang berantioksida tinggi tadi, yang mengandungi elektron yang lebih, akan didermakan kepada radikal bebas,
sehinggalah stable molekul itu tidak dikacau, dan maka disitulah proses penuaan lambat berlaku dan juga penyakit yang lain sukar untuk datang. Kajian menunjukkan, kajian baru-baru ini menunjukkan bahawa kebanyakan penyakit 85% adalah kerana kekurangan antioksida. Dan kita boleh refer kepada Hydrogen Society yang mengkaji banyak mengenai ionized water, yang mereka berpendapat bahawa ionized water yang mempunyai antioksida yang tinggi akan menjadi salah satu penyelesaian yang terbaik untuk menghadapi pelbagai jenis penyakit. Ya. Okey, dan kita teruskan. Chart di sini menunjukkan seperti yang saya ceritakan tadi, air yang terbaik boleh mengandungi antioksida yang tinggi, iaitu yang mengandungi elektron yang tinggi. Bila kita kata elektron, maka sudah sentuh dia menghasilkan charge yang negatif. Okey, kat sini dia mengandungi negatif millivolt atau negatif ORP. ORP di sini bermaksud Oxidation Reduction Potential. Maknanya dari segi bahasa Malaysia, potensi pengurangan oksigen, ya. Okey, so kat sini kita lihat seperti lemon ini, dia mempunyai bacaan lebih kurang negatif 20 ataupun negatif 30 mV. Tetapi seperti yang kita tahu, fresh juice ini perlu kita minum cepat sebelum dia oxidize. Begitu juga dengan green tea, lebih kurang negatif 100 mV. Cod liver oil lebih kurang negatif 200. Dan kangen water boleh menghasilkan antioksida daripada negatif 100 mV hingga negatif 1200 mV. Dan dia bergantung kepada mesin-mesin yang kita pilih. Kerana apa? Kerana mesin yang kita pilih itu dia mempunyai antioksida yang berbeza-beza. Bila kita ambil fresh daripada mesin, kerana dia bergantung kepada berapa plate yang kita gunakan. For example, mesin yang menggunakan 8 plate, dia boleh pergi maksimum sehingga negatif 1200 mV. Mesin yang mempunyai 3 plate boleh menghasilkan negatif 100 hingga 300 mV. Dan begitulah seterusnya. Jadi air-air yang tidak mempunyai antioksida sentiasa bercharge positif. Sebab tu kalau kita biasa pergi ke kawasan pergunungan yang mempunyai air terjun, kita akan lihat air itu mempunyai energi. Ya, air itu mempunyai energi di mana dia mempunyai elektron yang tinggi daripada electromagnetic field, dan hasilnya dia mengandungi antioksidan yang tinggi. Sekarang kita akan test. Okey, kita akan gunakan dua test method di sini. Okay, test yang pertama, kita akan menggunakan meter. So, kita akan lihat sama ada air itu bercharge positif ataupun negatif. Alright. So, kita boleh pilih nak pilih air apa? Nak pilih air RO ke ataupun pilih air mineral? Ada orang nak pilih? Okay, kita pilih air RO. So, kita pilih air RO. Kita akan test dan kita lihat apakah charge dia, sama ada positif atau negatif. Kita ambil air Kangen. Okey. So kita boleh menggunakan Oxidation Reduction Potential Meter, ORP meter, yang kita boleh dapat daripada lab ataupun makmal. Kalau tak ada, kita boleh beli. Harga dia murah saja, lebih kurang RM800. Kita boleh order. Ya, ni dia punya meter dia, ORP meter. Ya, boleh order. Kalau tak tahu macam mana dapat, bolehlah order dengan saya. Saya pun order dengan orang. So saya boleh tunjukkan dengan siapa kita boleh order, ya. Right? Okay. So ini bacaan dia. So sekarang yang first one adalah air RO. Okay. So berapa bacaan dia? Boleh nampak tak? Boleh nampak? So dalam 271, 272, 280 dan sebagainya lah. So maknanya dia akan meningkat ke arah positif, ya. Alright. So sekarang kita cuci lens dia, sebab
dia berdasarkan kepada sensor ya. Kalau sensor itu tak bersih, kadang-kadang dia tidak menghasilkan bacaan yang tepat. Okey. Right, saya cuci di sini. Right. Kemudian kita akan test pula air Kangen. Ya. Kita test air Kangen. Berapa bacaan dia? Boleh nampak tak yang kat rumah tu? Nampak tak sign negatif kat situ? Okey. Sebab kamera dia tak boleh jalan. Cameraman dia dia tak boleh jalan kan. So nampak kat sini negatif 272. Tadi positif 280. Ini negatif 270. Just nak tunjukkan apa beza air yang berantioksida dan air yang tidak berantioksida. Iaitu air yang berantioksida mempunyai elektron yang tinggi, maka ia mempunyai charge negatif. Itu satu test yang boleh kita tunjukkan. Satu lagi test yang juga tidak kurang menariknya adalah kita menggunakan ejen pengoksidaan. So air Kangen ni ejen antioksida. Sekarang kita akan guna ejen pengoksidaan, dan ejen pengoksidaan yang kita guna adalah apa dia? Iodin ya, iodin ataupun betadine ya. So kita boleh test, kita turunkan dulu air ini supaya mudah untuk saya test. Kita boleh gunakan air pipe ya. Ini air pipe kita. Okey, ini umpama seorang kanak-kanak lah yang lepas putus susu. Lepas putus susu maknanya dia start makan dan minuman seperti orang dewasa ya. Okey, ini air pipe dan kita ada air Kangen di sini. Okey. Maknanya kanak-kanak yang menggunakan air Kangen ya untuk semua aspek kehidupan dia. Jadi kita akan gunakan iodin atau betadine. Kita boleh beli di farmasi ya. Boleh beli di farmasi. Macam dah habis je. So kalau dah habis kita kena cari yang barulah. Okey. Okey, so kita lihat, kita titiskan ya, seolah-olah macam ini kanak-kanak tadilah yang baru 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Amazing. Jatuh duduk. Okay, alright. Okay, so nampak ya? So kat sini bahawa baby tu ataupun budak tu sudah mula pick up toksin. Maknanya kalau budak tu tidak membuat apa-apa untuk membuang toksin, maka toksin akan accumulate atau berkumpul. Berbanding dengan yang minum Kangen, nampak dia masih lagi bersih. Maknanya dia dapat detox dengan sempurna. Katalah dia sudah meningkat dewasa, college student, okay, yang mula pergi kepada fast food restaurant untuk kononnya buat homework dan sebagainya. Dan kita lihat toksin makin berkumpul di dalam badan. Tetapi yang mengamalkan minum Kangen masih lagi clean. Maknanya boleh detox dengan menggunakan Kangen water. Katalah umur sudah mencecah 40 tahun ya. Sudah mencecah 40 tahun. Okey, kita akan lihat di sini toksin semakin banyaklah. Umur 40 tahun adalah umur di mana ramai daripada rakyat Malaysia mula mendapat penyakit seperti diabetes, seperti gout dan sebagainya. Okey, so kita lihat air Kangen masih lagi bertahan ya. Katalah umur pencen lah, umur 60 ya. Okey, adakah Kangen water ni masih lagi bertahan ya? So kita kacau. Masa ni kita lihat toksin dalam badan semakin tinggi, semakin tidak terkawal. Okay, kurang pula aktiviti luaran seperti exercise dan sebagainya. Sedangkan air Kangen masih mantap lagi ya. Tengok putih lagi. Okay, so kena minum dan amalkan minum air Kangen. Apa yang jadi kepada katalah orang ini ya, yang sudah mempunyai toksin yang tinggi, sudah mendapat penyakit, tidak terlambat untuk mengamalkan gaya hidup sihat lah. So kita bantu mereka yang mempunyai masalah untuk hydratekan badan mereka dengan menggunakan Kangen water. Okey, so boleh minumlah Kangen water. Nampak? Nampak tak?
tadi kuning menjadi putih. So kat sinilah Kangen Water akan membantu. Jadi itulah dia 3 ciri air Kangen yang penting untuk kita ketahui, iaitu yang pertamanya adalah alkalized atau alkaline. Yang kedua adalah tadi kita test microcluster, air itu halus. Dan yang ketiga adalah berciri antioksidan. Adakah setakat itu saja? Ada lagi ya. So kita boleh juga test, sebab tadi saya dah berjanji air ini mengandungi 5 jenis air. Maka kita nak test beberapa fungsi air yang ada dihasilkan oleh mesin Kangen. Okay? So test yang seterusnya kita akan menggunakan air 11.5 high alkaline tadi. Di sini kita punya rakan telah pun meletakkannya di dalam satu gelas plastik, ya. Satu yang diisi dengan Kangen Water 11.5 dan satu lagi dengan air pipe. Jadi kita nak lihat apakah beza dia, iaitu kita bolehlah ambil airnya dan actually kita boleh rasa. Ini memang bagus ni sebab cherry ni cherry kecil. Next time memang boleh cari cherry kecil ni sebab cherry kecil ni bagus untuk kita test. Okey, so ni daripada Kangen. Okey. Sorry ya, cawan dia tersilap. So ini daripada air pipe, okey, dan ini daripada Kangen Water. Maaf ya. Ini daripada Kangen, ini daripada air pipe. Okey, ada tulis air pipe. Okey, ini ada tulis. Maaf, saya tak nampak tulisannya. So ini daripada air pipe. Okey. Dan ini daripada Kangen Water. So Kangen Water kita nampak kekuningan ya. Kenapa dia nampak kekuningan? Maksudnya kat sini, okey, buah-buahan, sayur-sayuran yang kita gunakan dan yang kita nak makan, mestilah kita cuci dengan Kangen Water 11.5 supaya racun serangga semua dapat hilang. Ya. Dan tengok ya, color dia kuning, yang ini putih. Maknanya kat sini dia dapat nyah-toksinkan, maknanya dapat nyahkan pestisida ataupun racun serangga. Dan kita boleh makan ya. Kalau kita makan yang ini umpamanya, kalau kita test, memang sedap. Tapi dia masam sikit yang dibasuh dengan air pipe. Sekarang kita makan dengan, sebab saya seorang-seorang kat dalam bilik ni, jadi saya makan dia akan kembang balik. Maknanya dia akan segar balik. Ya. Dan kemudian dia boleh juga gunakan untuk penyucian lah, cuci pinggan mangkuk, lantai yang berminyak dan sebagainya. In fact, setengah orang gunakan untuk basuh baju seperti basuh baju putih supaya dia akan lagi lebih cerah dan lebih cantik. Okey. Dan sekarang lagi satu yang kita akan test adalah kandungan klorin ya. Kandungan klorin. Siapa nak tahu agak-agak klorin kat rumah kita ni banyak ke tak? So kita akan ambil air pipe. Ni air pipe di Shah Alam Seksyen 7. Okey. So ini kita pakai botol kaca lah, sebab klorin ni kalau kita letak dekat botol plastik atau botol HDPE ke apa, dia bertindak balas ya. So kita letakkan dalam botol seperti ini supaya dia tidak bertindak balas, dan kita akan mengetahui kandungan klorin dia ya. Okey, so kita tambahkan sikit sebab kita nak test dengan menggunakan beras ya. Alright. So selalu kita akan menggunakan apa untuk test klorin? Ramai yang mempunyai kolam ikan ataupun akuarium selalunya akan menggunakan klorin tester. Inilah klorin tester. So bila kita masukkan klorin tester dalam air yang berklorin tinggi, maka dia akan kekuningan. Maksudnya kat sini kalau kita lihat cat dia memang berbahaya. Berbahaya untuk diminum dan apalagi untuk membasuh. Kita tak tahu sebenarnya air inilah yang kita gunakan untuk membasuh sayur-sayuran, buah-buahan, dan kita gunakan juga untuk mandi. Sedangkan klorin dia mudah meresap dalam badan dan makanan. Kemudian kita cuba test air Kangen ya. Air Kangen.
Okey, kita test. Okey. Okey, tak ada klorin ya. Dalam air bukanlah tak ada klorin kosong langsung, ada, tetapi menepati piawaian yang ditetapkan oleh SIRIM dan juga oleh Food and Drug Administration. Ini beza dia. Yang keluar daripada pipe water, klorin dia tinggi. Yang keluar daripada kangen water memang tidak mengandungi klorin yang membahayakan. Jadi bagaimana kita nak test? Kita boleh gunakan beras lah. Ini dulu satu perjumpaan yang saya buat lebih kurang 4-5 tahun dahulu. Bila saya test gunakan beras, saya amat terkejut sekali kerana memang betul dia mudah meresap dalam makanan. Ya, tak percaya tengok sekejap lagi. Jangan kedipkan mata, siapa kedipkan mata rugi. Okey, so ini beras yang selalu kita guna air pipe untuk membasuh. So kita selalu kacau lah beras ini kononnya supaya dia bersih. Okey. So bila kita basuh seperti ini dengan menggunakan air pipe, cuba lihat ya. Tadi daripada kekuningan, kuning pekat menjadi bertukar menjadi putih. Ya, maknanya kat sini klorin itu meresap oleh beras. Mungkin kita tak percaya, so kita ambil air yang sama dan kita gunakan klorin tester. Kita akan lihat klorin dah tak ada lagi. Maknanya dia sudah meresap ke dalam beras. Okay. So itu test yang kedua. Dan test yang ketiga yang kita nak tunjukkan kat sini, kita masih menggunakan beras ya. So kita nak tunjuk tadi basically 11.5, 11.5 dia boleh membuat penyucian. Okay. Boleh tak dia cuci racun serangga yang selalu gudang sembur dengan chemical ya, supaya serangga tak datang ya. So kita akan lihat bila kita menggunakan air 11.5 kita dapat menghilangkan atau mengeluarkan racun serangga. Kita boleh tunjuk dengan cara kita basuh lah, dibasuh beras. Okey, setelah tu kita biarkan, kita akan tengok kekuningan. Maknanya kat situ dia mengandungi chemical. Berbanding dengan beras yang kita basuh dengan pipe air, ya, dia tidak begitu ya. Mana beras tadi? Okey, beras pun dan habis. Ini beras kita ambil kat rumah. Okey. So kalau kita basuh dengan menggunakan pipe air, kita tidak akan dapat hasilnya seperti kita basuh dengan 11.5. Okey. Kita hanya akan lihat dia berkeladak putih saja. Okay. Right? Okey, kita godak macam ni selama-lamanya. Dia tidak akan hilang chemical tu. Nampak So, satu kekuningan daripada air kangen, satu putih daripada air pipe. Okey, so itu saja demo. Kita ada berapa minit lagi? Mungkin kita ada dalam lebih kurang 5 hingga 10 minit. Mungkin saya akan share marketing plan. Kerana apa? Kerana bila kita memiliki Kangen water machine ini, kita boleh mendapat bukan hanya kesihatan dari segi fizikal, tetapi kesihatan daripada keuangan. Sekarang ni masa COVID, ramai yang mengeluh kerana tidak mempunyai cukup wang kerana tidak boleh bisnes dan sebagainya. Malah ada yang bekerja makan gaji, mendapat gaji yang setengah, dan setengahnya pula tidak mendapat gaji langsung. Okey, saya minum dulu. Okey, alright. So sedikit mengenai marketing plan lah. Kalau boleh tunggu sekejap Tunggu kerana penting nanti kalau nak detail bolehlah hubungi Top Gun Kangen Center atau hubungi saya untuk detail marketing plan
marketing plan dia memang mantap. Saya telah pun berada dalam bisnes Kangen ini selama 6 tahun, tepat 6 tahun. Alhamdulillah saya dah dapat merasakannya dan mengucapkan terima kasih, bersyukur kerana pihak Energik dapat memberikan begitu baik pulangan kepada distributor. Distributor maknanya orang yang memiliki mesin Kangen dan mengambil tindakan, mengambil peluang untuk sama-sama berkongsi air Kangen ini kepada ramai orang, dan hasilnya insya-Allah ramai yang akan membeli Kangen motor machine ini daripada kita, ataupun kita panggil sebagai referral program, di mana bila kita banyak introduce air ini, kebaikan air ini kepada ramai orang, maka ramai yang akan berminat untuk membeli dan memiliki mesin Kangen ini, maka banyaklah komisen yang kita akan dapat. Di sinilah saya cukup minat. Saya mula memasuki bisnes Kangen motor ini walaupun saya masa tu bekerja dengan begitu sibuk sekali, tetapi alhamdulillah Allah gerakkan hati saya untuk berkecimpung. Dan di sini Mr. Energik menerangkan bahawa bukan hanya kita mendapat kesihatan dari segi fizikal, tetapi kita mendapat kesihatan dari segi financial. Dan insya-Allah daripada perkongsian yang kita laksanakan akan ramai orang yang mendapat manfaat, di mana kita punya kerohanian pun akan meningkat, maknanya spiritual health pun akan meningkat, dan itulah sebenarnya yang menggerakkan hati saya untuk menceburi bisnes Kangen ini setelah saya berkongsi dengan ramai orang. Ini hanyalah gambar saya semasa mendapat anugerah sebagai top global distributor pada tahun 2016 di Las Vegas, di mana saya antara orang yang berjaya mencetuskan penjualan yang terbesar di dunia, yang mana Malaysia ketika itu menjadi penjual mesin Kangen yang tertinggi di dunia. Dan alhamdulillah saya adalah antara orangnya yang dapat contribute kepada perkembangan water ionizer di Malaysia, alright. Saya akan skip, dan inilah wajah-wajah top global distributor in the world, seperti Dr. seperti Mr. Bob Gridali, iaitu juga mentor saya, yang saya selalu ikuti YouTube beliau semasa pada mula-mula saya berkecimpung, kerana masa itu tak ramai coach ataupun tak ramai sifu-sifu yang boleh mengajar mengenai produk knowledge. Itu juga dengan Mr. Romi, iaitu multi-millionaire. Mereka ni semua multi-millionaire, sudah pun menceburi bidang ini berbelas-belas tahun. Begitu juga dengan Cynthia Briganti, seorang multi-millionaire juga yang pernah datang ke Malaysia, dan saya sendiri pernah pun membawa beliau pulang daripada seminar kepada hotel beliau menetap di Petaling Jaya, dan dapatlah saya berkongsi sedikit sebanyak dengan beliau. Alright, kenapa kita harus berada di dalam Energik Business? Kerana saya rasa tidak ada tidak ada company yang begitu baik dari segi network marketing. Kerana apa? Dia pertamanya dia bukanlah pyramid system, dan seperti yang kita tahu, pyramid system tidak lagi dibenarkan di Malaysia. Sesiapa yang ingin mendapatkan lesen penjualan network marketing atau direct selling, perlulah mendapat kebenaran daripada Direct Selling Association of Malaysia yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan Energik marketing plan itu syariah compliant, kerana simple saja. Kenapa dia syariah compliant? Kerana dia tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Kenapa? Selalunya kalau kita lihat direct selling, banyak requirementnya adalah untuk kita simpan stok, kerana untuk maintain point, untuk bayar annual renewal dan sebagainya. Dan di sinilah mana di situ ada sedikit perdebatan mengenai syariah compliant. Tapi Energik memang very clear, tidak perlu simpan stok, tidak perlu maintain point, tidak ada annual renewal, tidak ada monthly qualification. Malah yang paling best, yang cukup best, yang pernah saya alami sendiri sehinggalah ke hari ini, ia berdasarkan kepada group sale.
di mana ia bukan semata-mata hanya kepada direct sale, tapi juga kepada indirect sale. Dan dia juga adalah satu bisnes yang kita boleh buat tanpa batasan, tanpa boundary. Maknanya kita boleh buat di negara Afrika, di negara Amerika Syarikat, di negara Asia Tenggara dan sebagainya. Dan di sinilah di mana distributor-distributor yang mempunyai kreativiti dan mempunyai satu sikap untuk menerima cabaran, maka mereka akan berjaya, ya. Dan insya-Allah sekiranya sampai satu ketika kita boleh mendapat penjualan setiap hari daripada grup kita yang sudah meluas di seluruh dunia, maka kita boleh mendapat income commission kita setiap hari, ya. Dan saya pun telah mengalaminya suatu ketika di mana banyak penjualan mesin hampir setiap hari bekerja, ya. Dan tentunya commission itu akan datang setiap hari, ya. Dan di sinilah kita mendapat peluang untuk mendapat bonus, dan bonus dia begitu banyak sekali sehingga kita boleh dapat satu level yang dipanggil sebagai fixed income dalam USD. Dan ini macam seolah macam kita punya pencen lah. Tetapi of course kita masih kena bekerja bersama-sama dengan tim kita, kerana the name of the game adalah bekerja bersama dengan tim kita. Dan malah bisnes ini yang bagusnya dan menariknya, walaupun kita hanya mempunyai ID, tapi ID itu adalah seumpama kita memiliki ID syarikat, di mana jika kita mahu, kita boleh wariskan kepada anak kita, isteri kita ataupun sesiapa sahaja. Okey. Saya sudah bercakap hampir 1 jam setengah. Okey. Okey. Commission system akan diberi, ya, kepada penjualan sama ada direct sale atau indirect sale, dan dia berdasarkan kepada 8 point commission system. So sale itu berlaku pada direct direct dari kita ataupun indirect daripada grup kita. Kita masih dapat sekiranya 8 point ini masih ada lagi, ya. Dan commission itu berdasarkan kepada mesin yang terjual, bukan mesin yang kita beli, ya, tapi mesin yang terjual. Okey, katalah pada masa itu mesin yang terjual adalah K8, maka komisionnya adalah 1,250. Jika mesin itu SD501, maka komisionnya adalah 1,001 poin. Jika kita layak mendapat 3 poin, maka kita akan dapat 3,000. Jika kita layak mendapat 4 poin, kita akan mendapat 4,000. Dan begitulah seterusnya, ya. Dan komisen ini kita akan dapat selagi ada 8 poin. Ini adalah bonus-bonus yang kita dapat, okey, seperti commission, okey. Education bonus kita akan dapat setelah kita naik 6A. Maknanya jika kita sudah terlepas 8 poin, kita akan diberi education bonus. Jangan risau. Maknanya satu mesin yang terlepas dari penjualan grup kita, kita masih akan dapat RM600. Kemudian kita bila naik 6A2, di sinilah yang menariknya untuk naik 6A2, kerana kita akan dapat bonus daripada grup kita, ya. Maknanya any penjualan di bawah grup kita, kita akan dapat bonus, dipanggil A-level bonus, ya. Bila kita reach A2 dan bila kita reach dash 3, kita ada penambahan bonus lagi, iaitu kita panggil sebagai fixed income bonus, ya, yang mana kita panggil sebagai pencen. Dan kita mendapat 5,000 US, tidak termasuk global performance bonus dan sebagainya. Ini just marketing plan, bolehlah nanti dapatkan daripada distributor yang anda kenali, dan juga boleh dapatkan daripada Top Gun Ganjing Center. Okay, marketing plan ini maknanya bila kita bergerak daripada mesin yang pertama hinggalah mesin yang ke-100, kita akan mendapat commission mengikut 8 point commission system. Dan selepas kita mendapat mesin yang ke-101, insya-Allah kita akan naik 6A, dan seketika itulah kita mula mendapat bonus. Bayangkan, mesin yang pertama kalau kita mendapat penjualan K8 1,250, mesin yang ke-3 kita sudah dapat 2,500. Mesin yang ke-11 kita sudah dapat 3,750.
Mesin yang ke-21 kita dapat 5,000. Mesin yang ke-51 kita sudah dapat 6,250. Dan jika kita letak di line 6A kita boleh dapat 7,500 untuk satu mesin K8 yang terjual. Ya, alright. So itu saja sebenarnya, tapi saya nak share di sini sebenarnya journey kita dalam NIJ daripada 1A. Kalau dekat Kangen Business ni tak ada B, tak ada C. Maknanya orang yang masuk Kangen Business ni semua yang pandai-pandai, kerana semua kelas A. So 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, kemudian 6A2, kemudian 6A2-2, -3. -3 ni lah kita akan start dapat fixed income. Tengok ya, ada 14 tangga. Interesting kan? So kalau kita kerja, katalah di jabatan kerajaan ataupun di swasta, the most kita eksekutif, senior eksekutif, manager, senior manager, GM dan CEO. Mungkin sampai level yang ke-6. Tapi kalau kita kerja dengan energi, kerja dengan suka, macam mana tak suka, sebab kita dapat membantu orang ramai untuk sihat. Sihat poket, sihat fizikal dan sebagainya. InsyaAllah kita enjoy our journey daripada stage 1 hingga stage 14. Nak join tak bisnes Kangen? Kalau tak join memang rugi. Ada di depan mata, ya, tidak perlu. Walaupun kadang-kadang orang bertanya, apa jadi kalau kita berhenti? Katalah kita berhenti setahun, okey, kita sudah pun di peringkat 6A2. Bila kita kembali pada bisnes itu, kita masih lagi 6A2. Maknanya untuk bisnes Kangen, dia tidak menurun. Menaik ada, menurun tidak ada. Ya, so kat sinilah peluang yang baik yang harus kita ambil, kerana kalau kita tak ambil maka kita rugi. Yang lain-lain tu kita boleh share, sebab kita akan limit pada 1.5 jam perkongsian ini. Dan insyaAllah kita akan berkongsi siaran lagi pada minggu hadapan, mungkin masih lagi melalui Facebook Live. Dan saya harap ramai daripada kita dapat berkongsi dengan ramai orang. Kerana apa? Kerana inilah masanya untuk kita membantu diri kita dan membantu keluarga kita dan membantu sahabat-sahabat kita, ya. Sebelum saya akhiri, saya nak berkongsi, ini adalah demo tools, ya. Boleh dapatkan di Top Gun Kangen Center, di dalam toolbox ini. Macam seperti tadi saya present kepada pengarah kepada pengurusi koperasi pun dengan toolbox ni. Cukuplah kita ada kita ada gelas, kita ada chlorine tester, kita ada betadine, kita ada pH tester dan sebagainya. So boleh dapatkan di Top Gun Center dan kita boleh berkongsi dengan ramai orang, ya, daripada just toolbox yang simple seperti ini. Dan boleh dapatkan bermacam-macam di Top Gun Kangen Center. Boleh dapatkan buku-buku seperti ini di Top Gun Kangen Center, seperti Killing Cancer Not People. Buku ini yang ditulis oleh Dr. Feridun, Your Body's Main Cries for Water. You are not sick actually, but you are thirsty. Maknanya kita bukanlah sakit sebenarnya, tapi kekurangan air. Bolehlah juga dapatkan buku seperti buku Dr. Hiromi Shinya, The Rejuvenation Enzyme dan sebagainya. So banyak lagi buku-buku yang berada di sini yang saya sarankan untuk dibaca. Siapa yang baru bolehlah membaca buku ni dulu, ya. Change Your Water, Change Your Life. Kerana buku itu memberi sedikit panduan, basic understanding of ionized water. Dan inilah buku yang saya mula-mula baca, kerana dia memberi kefahaman tentang basic of ionized water, ya. Dan kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah kemukakan di Top Gun Kangen Center Facebook, ataupun hubungi kami ataupun staf-staf kami yang ada di Top Gun Kangen Center. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran Facebook Live pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so ambillah peluang ini. Produknya memang dah spektakular, marketing plan dia memang outstanding, bisnes dia syariah compliant, company dia memang cukup kuat, tidak ada hutang, office dia boleh buat satu dunia, dan sudah tentu masanya adalah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan yang ini, yang mana lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhari Minggu, berhari libur. Assalamualaikum.